Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Ibnu Sina mewakili SMK Muazzam Shah menyahut cabaran menyertai pertandingan video anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Pahang Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu pertandingan inisiatif memudayakan pembelajaran berasaskan projek Impro Negeri Pahang tahun 2022 yang disertai oleh saya sendiri, Nur Ain Karlisa binti Muhammad Ilham Haq dan dua orang rakan saya, iaitu Khairul Ammar Akmal bin Kamaluddin dan Nur Syamimi binti Susyaimi. Tajuk pembentangan kami ialah kes penyakit penduduk di Malaysia. Kumpulan kami memilih pembelajaran berasaskan projek PBP bagi Sains Tingkatan 2 di bawah tema 1 Penyelenggaraan dan Kesinambungan Hidup. Bidang pembelajaran bab 4 Kesihatan Manusia. Standard kandungan 4.1 Penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Standard pembelajaran 4.1.2 menerangkan bagaimana penyakit berjangkit disebarkan. 4.1.3 mencerahkan penyebab dan penularan penyakit berjangkit. Standard prestasi TP6. Mereka cipta menggunakan pengetahuan mengenai kesihatan manusia dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan atau dalam melaksanakan aktiviti tugasan dalam situasi baru secara kreatif dan inovatif. Saya akan menyerahkan slot seterusnya yang akan disampaikan oleh rakan saya, iaitu Khairul Ammar, tentang faktor penyebab, simptom dan cara penyebaran penyakit berjangkit dan tidak berjangkit yang kumpulan kami pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Ammar akan menerangkan tentang faktor penyebab, simptom dan cara penyebaran penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Penyakit berjangkit yang kami pilih adalah COVID-19, influenza, hand, foot and mouth disease (HFMD), dan bagi penyakit tidak berjangkit yang kami pilih adalah jantung dan kanser paru-paru. Bagi penyakit berjangkit yang pertama, kami memilih penyakit COVID-19. Virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 adalah virus corona. Kami memilih COVID-19 kerana ia telah menyebabkan lebih daripada 1 juta kematian. Simptom-simptom COVID-19 adalah seperti demam, sesama, sesak nafas, batuk dan sakit tekak. Jika kita mempunyai satu daripada simptom ini, kita haruslah membuat ujian kendiri. Cara penyebaran adalah menyentuh muka, mulut dan hidung, bersalaman bersama orang yang dijangkiti dan sembang dekat bersama orang yang dijangkiti. Penyakit yang kedua adalah penyakit influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus RNA. Kami memilih penyakit ini kerana seramai 15,000 orang telah dijangkiti dengan penyakit ini pada 2021. Simptom-simptom penyakit yang dapat dilihat adalah demam, sakit badan, selsema, batuk, sukar bernafas, sakit kepala, sakit tekak, ciri bilik dan sakit perut. Cara penyebarannya adalah melalui udara, bersalaman dengan orang yang dijangkiti, batuk dan juga bersin. Penyakit yang ketiga ialah HFMD, iaitu hand, foot and mouth disease. Virus yang menyebabkan penyakit HFMD adalah enterovirus. Virus yang biasanya menyerang ialah Coxsackie virus A16. Kami memilih penyakit ini kerana seramai 5,000 orang telah dijangkiti dengan penyakit ini pada tahun 2021. Penyakit ini serius di kalangan kanak-kanak kerana mereka kerap bersentuhan sama mereka. Simptom-simptom yang boleh dilihat adalah ulcer pada tekak, mulut dan lidah, ruam, demam, sakit tekak dan sakit kepala. Cara penyebarannya adalah melalui sentuhan. Seterusnya, penyakit tidak berjangkit. Jantung, serangan sakit jantung. Serangan sakit jantung berlaku apabila aliran darah yang membawa oksigen ke otot jantung sangat berkurangan atau dihalang sama sekali. Ini menyebabkan simptom sesak nafas, sakit dada, berpeluh sejuk, loya, pening kepala dan kelesuan. Faktor yang menyebabkan ini adalah merokok, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diabetes akibat tidak menjaga pemakanan, kanser paru-paru atau kanser bronkus. Kanser paru-paru berlaku kerana pertumbuhan sel luar biasa ataupun tumor, sama ada terdapat perebakan setempat dan jauh dari paru-paru. Jika tidak dikawal akan menyebabkan maut. Simptomnya adalah batuk yang tidak berkurangan, sakit dada ketika melakukan sebarang aktiviti dan batuk berdarah. Faktor yang menyebabkan kanser paru-paru adalah merokok, pencemaran udara dan perokok pasif. Assalamualaikum, saya Nur Syamimi akan menerangkan cara menangani penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Bagi menangani penyakit COVID-19, cara-cara mengatasinya. Pertama, memakai pelitup muka. Kedua, jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter dengan individu lain.
Ketiga, lakukan saringan kendiri jika bergejala. Kedua, cara menangani penyakit influenza. Pertama, tutup mulut ketika batuk dan bersin. Kedua, mencuci tangan dengan betul menggunakan sabun dan air atau hand sanitizer. Ketiga, cara menangani penyakit hand, foot and mouth disease. Pertama, jangan berkongsi alatan peribadi seperti berus gigi, tuala, cawan dan sudu. Kedua, tutup mulut ketika batuk dan bersin. Ketiga, mencuci tangan betul dengan menggunakan sabun dan air atau hand sanitizer. Penyakit tidak berjangkit bagi serangan jantung. Pertama, makan makanan sihat dengan mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran seperti apple, anggur, beri dan buah delima yang boleh menguatkan jantung untuk jantung yang sihat. Elakkan makanan berlemak dan tinggi kandungan garam dan gula. Kedua, tidak menggunakan tembakau atau merokok. Ketiga, pemeriksaan kesihatan yang kerap untuk mengetahui kesihatan jantung. Kedua, cara menangani kanser bronkus atau paru-paru. Amalkan diet yang sihat seperti mengikut pinggan sihat Malaysia dengan mengambil suku karbohidrat, suku protein dan separuh buah-buahan dan sayur-sayuran. Kedua, berhenti tabiat merokok. Ketiga, persekitaran udara yang bersih. Keempat, kawal berat badan. Assalamualaikum, saya Nur Al-Khalisa akan menerangkan slide terakhir daripada kumpulan kami, iaitu graf statistik dan ramalan penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Bagi graf statistik penyakit berjangkit, bilangan kes penyakit COVID-19 meningkat mendadak kepada 3 juta orang pada tahun 2021. Saya meramalkan pada 5 tahun akan datang, bilangan kes penyakit COVID-19 berkurang ke 2 juta orang. Bagi penyakit influenza, bilangan kes meningkat sedikit demi sedikit hingga 15,000 pada tahun 2021. Saya meramalkan bilangan kes meningkat hingga 30,000 orang pada 5 tahun akan datang. Bagi penyakit SFMD pula, bilangan kes berkurang kepada 5,000 orang pada 2021. Saya meramalkan ia akan meningkat mendadak sehingga 200,000 orang pada 5 tahun akan datang. Ramalan saya untuk penyakit berjangkit ialah bilangan kes penyakit COVID-19 menurun disebabkan ramai yang telah mengambil suntikan vaksin COVID-19. Untuk mengurangkan lagi bilangan kes penyakit COVID-19 ini, kita hendaklah elakkan 3S, iaitu sesak, sempit, sempelekat, dan kita mestilah memakai pelitup muka. Bagi penyakit influenza pula, saya meramalkan meningkat kerana telah ramai yang tidak memakai pelitup muka. Oleh itu, tindakan yang perlu diambil ialah untuk mendapatkan vaksin influenza dan kerap cuci tangan. Bagi SFMD, saya meramalkan ia akan meningkat mendadak kerana ramai kanak-kanak kerap bersentuhan sesama mereka. Untuk mengurangkan lagi bilangan kes SFMD ini, jangan berkongsi pakaian dan mestilah jaga kebersihan diri. Bagi graf statistik penyakit tidak berjangkit pula, bilangan pengidap penyakit jantung meningkat dari tahun 2019 ke 2021 sehingga 50,000. Saya meramalkan pada 5 tahun akan datang, bilangan pengidap penyakit jantung terus meningkat sehingga 60,000. Bagi kanser paru-paru, bilangan pengidap berkurang pada tahun 2020 dan kembali meningkat hingga 30,000 pada tahun 2021. Untuk kanser paru-paru, saya meramalkan akan meningkat sehingga 50,000 pada 5 tahun akan datang. Ramalan saya bagi penyakit tidak berjangkit ialah bilangan pengidap penyakit jantung meningkat kerana tekanan darah yang tinggi. Untuk mengurangkan bilangan pengidap penyakit jantung, kita perlu kerap bersenam dan amalkan gaya hidup yang sihat, seperti minum ais cukupnya, mengamalkan diet yang sihat dan elakkan stres. Bagi kanser paru-paru, ia meningkat disebabkan ramai individu yang menghisap rokok dan vape. Tindakan yang perlu diambil untuk mengurangkan lagi pengidap kanser paru-paru ialah elakkan asap rokok sekunda, iaitu individu yang menghisap rokok. Elak terdedah kepada gas dan bahan kimia berbahaya. Banyakkan makan sayur dan buah-buahan. Dan akhir sekali, banyakkan senaman. Sebagai rumusan, penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit adalah fenomena biososial yang boleh terjadi di mana-mana dan pada bila-bila masa. Ia adalah disebabkan oleh ejen toksik atau ejen penyebar yang sangat berbahaya kepada manusia dan boleh memberi kesan kepada keadaan sosial, ekonomi dan politik seluruh dunia. Oleh itu, kita perlu melakukan langkah-langkah pencegahan yang serius untuk menangani masalah penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit.
Amalkan gaya hidup yang sihat untuk mencegah penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit daripada terus menular. Sekian, terima kasih.